Assalamualaikum semua, apa khabar? Berjumpa lagi di PNW YouTube channel. Jadi hari ini saya nak tunjuk video singkat pasal exhaust. Jadi harapnya korang boleh dengar dengan jelas. Kalau tak jelas boleh pakai earphone. Boleh dengarlah bebelan daripada saya sikit. Hari ini pasal exhaust 125. Okey, sebelum saya terangkan pasal exhaust, saya nak tunjuk sedikit iklan pasal modifikasi yang saya buat. Jadi siapa yang selalu WhatsApp saya tanya pasal modified exhaust, memang saya akan tunjukkan gambar ni. Okey, exhaust saya satu jenis je, cone barrel. Lapret ni sebenarnya melepet-lepet. Jadi kalau Negeri Sembilan nak khabar melepet-lepet bunyi tu yang saya jadikan dia lapret. Konon-konon orang kata istilah yang gempak lah. Dia sebenarnya melepet-lepet ini. Sebab bila saya dengar daripada jauh bunyi macam melepet exhaust ni. Asalnya saya tak suka bunyi ni, tapi bila ramai sangat request, saya pun kalau balik kampung ke Kuala Pilah, jadi kalau dengar budak-budak naik ke Seremban tu, lama-lama bunyi yang meluat ni rasa sedap pula. Jadi sejak tu saya try, saya buat, saya R&D, jadi akhirnya dapatlah bunyi macam diorang buat tu. Tapi macam mana saya buat, tu masih belum saya nak dedahkan lah. Mungkin kalau saya punya YouTube channel meletup je punya view, dia punya commission pun dah tinggi, mungkin saya akan dedahkan lah. Tapi untuk buat masa ni saya dedahkan yang basic je lah. Okay, macam saya cakap tadi, exhaust saya hanyalah satu jenis, lapret cone barrel. Okey, cuba tengok gambar ni. Kau macam tak gambar ni. Dulu saya ada post di saya punya Facebook page. Jadi ramai ingat saya dah dedahkan resipi macam mana nak membuat exhaust 125Z. Jadi sebenarnya ini bukan exhaust yang saya buat. Gambar ni saya rembat daripada Google. Cuba kau tengok ni, photo collage. Jadi gambar daripada Google. Saya nak tunjuk pasal apa itu king barrel, double barrel, barrel stopper berdasarkan Mamat yang melukis gambar ni lah. Bukan saya lukis. Okay, sebelum kita nak tahu pasal benda ni, kita kena tahu dulu apa itu maksud barrel. Orang asyik sebut barrel kan. Jadi barrel ni apa sebenarnya? Mari kita tengok dekat Google. Okey, ini maksud barrel dalam kamus orang putih lah. Ada UK, ada US tu cara dia orang sebut. Kalau kau tengok ni barrel lah, selalu dia orang simpan wine ke, arak ke, dia bentuk macam ni lah. Jadi bentuk ni kalau dalam kamus barrel lah. Tapi kalau dalam mechanical punya barrel, dia sebenarnya adalah silinder. Jadi silinder yang kita gunakan dalam exhaust dari jenis hollow cylinder. Jadi nama lain hollow pipe barrel. Korang cuba tengok. Dia sebenarnya adalah satu silinder. Kalau hollow tu berlubang lah. Jadi batang pipe ni yang kita masukkan ke exhaust. Macam mana saya masukkan, rahsia. Tak maaf saya belum nak dedahkan lagi. Jadi harapnya tiada kecaman lah. Cakap saya kedekut ke apa ke. Sebab saya berniaga buat exhaust. Jadi kalau dah ajar nanti tak ada pula yang nak menghantar kat saya. Rugilah pula kan. Okey, selesai pasal istilah barrel. Kita pergi tengok gambar ni balik Okey, sebenarnya dalam exhaust 125 apa yang ada? Gambar ni kurang tepat. Kita tengok apa yang ada dalam exhaust standard 125. Okey, selalu orang cakap stopper. Sebenarnya dia terdiri daripada stopper dan juga catalytic converter. Jadi the real catalyzer sebenarnya adalah 125. RZ 4 tahun selepas tu baru keluar. Jadi sebenarnya 125 yang keluar dulu catalyzer. Okey, 125 keluar tahun 98. RZ
first catalyzer keluar 2002. Jadi tu tak apalah. Dia sebenarnya catalyzer tu sistem exhaust dia. Jadi kalau korang tengok exhaust 125 dengan RZ Catalyte lebih kurang ni kan. Dia sebenarnya benda ni lah, catalytic converter ni. Sebab dulu-dulu punya exhaust, termasuk exhaust RZ 3BS, tak ada catalytic converter ni. Kalau korang tengok brochure 125, ni ada. Nampak tak batang pipe berlubang-lubang ni? Ni catalytic converter. Bahasa mudahnya batang pipe. Okey. Jadi dia ada 3 di perut. Ni saya panggil perut lah. Lepas tu yang ni tabung. Dia ada lagi satu sini. Bentuk dia sama je, berlubang-lubang. Cuma dekat sini selain catalytic converter, dia fungsinya ada fungsi tambahan. Dia juga berfungsi sebagai silencer. Jadi kalau kau pernah belah tabung 125, kau akan nampak ada macam double layer ni. Dalam tu ada lubang-lubang, lepas tu ada jaring. Tu sebenarnya penyerap bunyi. Jadi bunyi daripada hasil pembakaran di blok akan reduce kat sini, dan dia reduce lagi banyak ni. Ni semua untuk reduce sound. Okey, kemudian catalytic converter, apa fungsi dia? Ni lebih kepada alam sekitar. Okey, dia sebenarnya menukar gas-gas yang berbahaya daripada terlepas ke udara. Sama fungsi macam catalytic converter di kereta. Cuma untuk 125 ni dia simple sikit. Kalau korang tengok brochure ni, dia cakap, kalau korang tak nampak, saya beritahulah, dia ni pemangkin asap. Macam saya cakap tadi, dia mengurangkan elemen-elemen yang berbahaya. Kemudian kalau korang tengok gambar ni, merah, kuning, hijau, dia juga boleh mengurangkan suhu ataupun haba. Ni cara dia terang lah. Kalau kau tengok suhu yang panas ni, dia melalui lubang-lubang ni, dia akan mengurangkan dia punya suhu lah. Jadi sampai ke belakang ni, exhaust dah agak sejuk. Okey, kalau kau beli exhaust HLY, siapa yang pernah belah exhaust, kau akan nampak batang pipe ni tak ada lubang. Itu salah satu cara lah nak tahu exhaust korang tu ori motor ke ori HLY. Saya pun tak faham kenapa Yamaha keluar exhaust dia tak serupa dengan ori motor. Tu yang kadang-kadang zaman dulu budak semua curi motor. Barang yang HLY jual dengan yang ori motor berbeza. Saya tengok exhaust pun sama, ada beza. Kalau korang dengar betul-betul exhaust HLY, bunyi dia denting lebih. Sebab dia tidak berjaya mengurangkan bunyi macam exhaust ori, sebab dia tak ada lubang dekat dia punya catalytic converter. Okey, itu maksud catalytic. Jadi lepas ni bila saya sebut catalytic, korang dah tahu dia sebenarnya batang pipe dalam perut exhaust. Okey, bilangan dia ada 3 di dalam perut. Kita fokus perut dulu, yang ni, kemudian tabung. Kemudian kita pergi ke gambar yang viral ni. Okay, kalau korang tengok barrel stopper ni sebenarnya dia dah tertinggal satu pipe katalitik ni. Jadi saya tambah dia kat sini. Di yang sini pun, yang sini pun sepatutnya ada lagi satu kat sini. Dan di double barrel ni sebenarnya dia pun tertinggal satu. Sebab dia sebenarnya dia punya step ni, barrel stopper ni standard, kemudian dia jadi barrel, kemudian dia jadi double barrel, king barrel. Kita abaikan dulu. Saya nak terangkan apa maksud di sebalik ayat double ni. Okey, kalau korang tak percaya, sebenarnya double barrel ni istilah fancy semata-mata. Ada lebih kepada nak melakukan barang lah. Jadi sebab kita manusia ni ingat more always better kan. Jadi kalau double lagi bagus daripada single.
Jadi kalau triple lagi bagus daripada double. Itu sebenarnya persepsi masyarakat rempit di arena pemotoran Malaysia lah. Jadi saya sebagai guru ingin memperbetulkan istilah ni lah. Jadi harapnya korang tak kecam lah, sebab yalah, kaki kecam ramai kan. Jadi harapnya boleh digest apa yang saya nak beritahu hari ni. Okey, ini sebenarnya adalah istilah. Okey, kita tengok apa maksud double barrel. Okey, ni sebenarnya double barrel. Korang boleh tengok kat senapang. Nampak ada dua barrel yang berkedudukan sebelah menyebelah. Okey, kita pergi balik dekat exhaust double barrel ni. Kononnya double. Nampak tak ada ke double yang macam gambar saya tunjuk tadi? Sebenarnya tak ada. Jadi bila saya tengok gambar ni, baru saya faham apa sebenarnya yang dia masukkan dengan double single ni. Dia sebenarnya bermaksud berapa banyak pipe katalitik yang dia dah buang. Okey, kita tengok sebab dia terlupa letak satu ni. Satu lagi pipe ni. Standard 3. Ingat, 1 2 3. Bila barrel stopper, dia masukkan batang pipe sini, lepas tu dia tebuk apa saya tak tahulah. Tu maksud dia. Barrel stopper maksudnya tak ada yang dibuang. Bila single, boleh single. Tukar color. Besar now. Okey, bila single barrel sebenarnya dia baru buang satu pipe catalytic converter. Kau boleh tengok bila kat gambar ni double barrel dia buang pula lagi satu. Jadi tu yang jadi double barrel. Okay, dia tertinggal satu macam saya cakap tadi sebab awalnya dia dah hilang satu. Sebenarnya dia terlupa ni. Sebab yang saya tahu barrel stopper ni perut dia standard. Jadi bila perut standard, pipe kena ada 3. Jadi dari sini, dari 3 benda yang korang tengok ni, ni dia sebenarnya ada stage. Stage 1 ni, stage 2, stage 3. Jadi dia buang pipe, naik satu stage, buang lagi satu pipe, naik ke stage kedua. Istilah, bukan double barrel yang sebenar. Kalau macam ni, okey, kalau dalam exhaust, kalau macam ni sebenarnya staging boleh. Kita tak anggap dia triple barrel, bukan. Dia stage. Jadi ni stage pertama, dia pergi stage kedua, dia pergi stage ketiga. Staging boleh. Kita staging, kalau korang tengok yang orang buat rumah, berlapis boleh. Bila double sepatutnya bentuk macam ni. Tak boleh. Satu barrel, satu piston. Dekat sini kita dah boleh rungkaikan yang ianya adalah tahyul. Benda yang diada-adakan. Okey, kembali ke gambar viral ni. Ramai tanya saya, bang boleh buat king barrel tak? Okey, king barrel ni sebenarnya mula-mula yang saya tahulah. Pakcik-makcik Facebook dia orang pertama buat king barrel yang saya tahulah. Mungkin ada orang lain buat, tapi sebab tak ada kat Facebook, jadi saya tak tahulah. Dia budak nilai, duduk di nilai, dia budak Palong juga. Dia yang mula buat king barrel. Jadi king barrel ni bunyi memang bising. Saya tak nak komen lebih-lebih sebab saya nak hormat. Dia pun meniaga exhaust juga, jadi kita tak boleh nak komplain lebih-lebih lah. Kalau nak buat king barrel boleh contact pakcik-makcik. Saya tak buat. Saya buat satu jenis genuine cone barrel. Kenapa saya cakap genuine? Sebab exhaust saya dah banyak kena kopi. Yang tukang kopi pun sebenarnya buat kat saya. Jadi bila dia dah buat, balik rumah dia belah, lepas tu dia pun welding sendiri pun semua, tu tak kisahlah. Yang penting mula-mula saya dah dapat imbuhan dia. Jadi tak adalah orang kata dapat resipi percuma je. Okey. Kalau kita sambung balik pasal yang single double ni. Kalau macam ni lah
istilah yang diorang buat. Exhaust saya sebenarnya adalah exhaust saya sebenarnya adalah triple barrel. Ni kalau nak buat gempak, exhaust saya sebenarnya triple barrel. Jadi kalau berdasarkan apa yang saya beritahu tadi, bila buang satu pipe katalitik, namanya jadi single. Buang 2 jadi double. Saya buang 3. Jadi kalau saya nak buat istilah fancy, saya boleh buat triple barrel. Tapi sebab saya tak nak, orang kata menipu kan. Bukan menipu lah. Saya tak nak guna istilah-istilah yang fancy. Saya lebih kepada jujur, genuine. Jadi saya guna istilah cone barrel. Jadi saya tak tulis pun triple barrel, tapi kalau ikut konsep dia ni, exhaust saya triple barrel. Jadi korang dah tahulah apa yang sebenarnya saya dah buat. Tapi itu separuh je. Cone dia tu saya tak beritahu. Lepas tu ada beberapa modifikasi tu memang saya terpaksa rahsiakan buat masa ni. Mana tahu saya punya channel meletup, subscriber million ke, mungkin masa tu 100% saya akan dedahkan semua resipi-resipi two stroke. Okey, saya nak terangkan pasal exhaust saya. Untuk stage pertama 100.5. Okey, sebelum tu apa maksud servis? Servis maksudnya saya buat barang anda supply. Jadi ada budak tanya, bang 100.5 set exhaust ke? Memang ikut logik akal memang tak dapat lah. Sebab exhaust 125 ni pun kalau beli HLY dekat saya lah, kalau beli saya yang belikan 400.5 saya charge. Sebab kena keluar bandar, lepas tu kena beli kat spare part, adalah dia punya labor kan. Lepas tu dia punya handling, tu standard lah orang berniaga. Jadi memang mahal. Jadi kalau untuk first stage ni 100.5 ni korang sediakan exhaust standard 100%. Apa maksud 100%? Catalytic converter belah dalam ni mesti macam ni. Sebab saya takkan usik pun perut ni. Ni daripada header, lepas tu pergi kepada perut, kemudian bevel cone. Yang ni saya nak 100% standard untuk stage 1. Untuk stage 2, stage 3 custom ni, dia sebenarnya dah jadi triple barrel kalau kita nak guna istilah fancy. Jadi second stage ni panjang standard. Third stage ni sebenarnya exhaust contour. Untuk custom ni, kalau ada customer yang nak buat ikut spek engine dia sendiri, sebab tu saya akan minta data ni. Saya nak exhaust height, transfer height, boost height, deck clearance, piston size, upstroke if applicable. Maknanya kalau korang jet road, itu untuk custom lah. Tapi saya dah jarang nak buat sebab ialah leceh lah. Sebab sebenarnya custom ni kalau dia hantar sebiji motor lagi cun. Sebab saya kena alter pipe length ni. Pipe length ni sebenarnya yang boleh menaikkan RPM. Tapi ada kira-kira lah di sebalik tu. Sebab tu saya charge mahal ni. Sebab saya kena kira betul-betul ikut spek customer. Kalau yang macam first stage ni, block standard boleh pakai. Jadi newbies, budak-budak sekolah yang baru nak berjinak-jinak pasal motor, bolehlah dia orang pakai exhaust first stage saya ni. Tapi kalau lumba malam minggu, jangan harap nak kelompok depan lah. Sebab dia didesign untuk block standard. Kemudian kalau dah buat, boleh pakai second stage. Kalau engine ada main sikit, mungkin dia ada tukar gearbox. Gearbox 6 je lah, boleh pakai exhaust contour. Sebab exhaust contour ni sebenarnya kurang sesuai untuk long range. Jadi kalau macam highway tak ada law kan, kau bedal 30-40 kilo, saya sarankan second stage cukup. Jadi kalau spek tinggi, tuti pun mahal, bahan-bahan semua mahal, kau boleh try third stage pendeknya exhaust, atau orang cakap exhaust contour. Untuk custom ni memang biasanya 1 km ke bawah lah. Saya tak buat custom untuk long highway, tak ada. Cukuplah second dan third stage. Jadi siapa-siapa yang berminat nak dapatkan hemat modifikasi exhaust, saya
saya buat satu jenis je, cone barrel. Kalau nak dengar bunyinya, sekejap lagi saya tunjuk video dekat YouTube. Tu bunyi exhaust melepet ni lah. Okey. Dia sebenarnya untuk set melepet ni, kau kena setting bobok, baru bunyi dia tu ada sedap untuk cone barrel saya ni. Kalau kau set kering, bunyi dia tak sesedap macam yang ramai share tu. Kalau kau perasan, diorang punya motor semua bobok. Bila dia half throttle, kau dengar dia membobok tu yang sedap bunyi dia. Kalau pipe barrel tu cukup panjang, dia bergetar, dia dah ada macam bunyi bearing. Tu orang cakap exhaust barrel bearing. Dia sebenarnya vibration of barrel tu yang mengeluarkan bunyi zing-zing bearing tu. Jadi kalau korang faham pasal modifikasi barrel tu, kau tahulah macam mana kau nak variskan cara pembuatan dia tu supaya bunyi dia berbeza-beza. Ada tu yang saya jumpa, dia buat cone ni, dia tak ada barrel. Jadi bunyi dia lain. Bila kita buat barrel saja, barrel saja sebenarnya adalah king barrel. King barrel tak ada cone. Dia barrel sebatang panjang. Tu yang bunyi dia memang macam lahanat bunyi dia. Saya memang tak boleh terima bunyi itulah. Yang cone barrel ni dia sesedap rasa lah. Okey, saya tunjuk video di YouTube. Saya setting motor customer saya ni. Kalau kau perhatikan betul-betul, ada bobok tengah. Bila saya half tu, dia membobok-bobok. Bunyi tu yang selalu budak nak tu. Bunyi yang dicari-cari. Okey, yang customer ni dia stage 2. Lepas tu dia buat package yang buat block, head, exhaust, clutch dan juga sekali setting. Cuba korang dengar bunyi ni. Inilah bunyi exhaust yang saya buat. Untuk stage 1 saya belum ada contoh lagi, jarang orang hantar. Untuk stage 2 dan 3 bunyi ni memang sama sebiji. Untuk custom, tengok macam mana spek motor, sebab kita akan variskan panjang barrel dia. Jadi bunyi barrel ni berkadar terus dengan panjang dia. Lagi panjang, lagi bising. Okey, ni video contoh untuk exhaust yang saya buat. Lagi sekali, siapa yang nak boleh WhatsApp saya di 0126486023. Ini area saya. Saya bekerja di Juasih, tapi sebab sekarang PKP tak boleh keluar. Saya ada di Palung 6, Gemas Negeri 9. Jadi sebarang urusan modifikasi boleh datang ke rumah, tapi tak boleh siap sehari. Banyak kerja nak buat, memang tak boleh sehari siap, kena tinggal. Kalau jauh boleh post masih boleh masuk, guna post laju saja. Okey, kos yang saya tunjuk ni tak termasuk post. Kalau nak post tambah 50. Sebab saya kena keluar Bahau baru boleh post, sebab pejabat pos Palung tak terima barangan besar untuk dia post. Jadi lebih-lebih macam panjang macam exhaust ni, dia orang akan cakap pergi hantar Bahau. Itu sebab isunya saya charge 50. Sebab saya kena spend masa, minyak lagi nak pergi hantar ke Bahau kan. Jadi fair and square lah. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar bebelan saya ini. Harapnya ada manfaat kepada korang. Teruskan subscribe, tolong promote. Kalau banyak subscriber, saya banyak dapat income, insya-Allah saya akan dedahkan lagi pelbagai resipi-resipi untuk motor two stroke popular. Apa maksud popular? Yang popular 125,
RZ dan double R. Motor-motor yang lain saya tak buat. Okey. Sekian, terima kasih.